So waktu member ataupun kawan yang FJ selalu bawa tu, beliau telah pun dirasuki oleh sesuatu. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini FJ nak sharekan dekat korang satu perkongsian berkaitan dengan fakta dan juga kisah sadis di sebalik pembinaan lebuh raya Gerik Jeli. Okay? Dan untuk pengetahuan korang semua, bahawa lebuh raya ini juga antara lebuh raya yang orang sentiasa menceritakan akan pengalaman-pengalaman seram yang berlaku sewaktu mereka melalui lebuh raya Gerik Jeli ni. Jadi dekat sini jom kita tengok akan fakta terlebih dahulu, baru kita ulas berkaitan dengan mungkin kejadian-kejadian misteri yang berlaku dekat jalan lebuh raya Gerik Jeli ni. Okay? Jadi dekat sini FJ terjumpa akan satu artikel daripada libur.com.my berkaitan dengan jalan tersebut, dan ini adalah FJ bacakan sajalah akan fakta yang berlaku dekat jalan tersebut. Okay? Pernah tak anda menggunakan lebuh raya Timur Barat yang menghubungkan Gerik Perak dengan Jeli Kelantan? Kalau nak tahu, projek raksasa ini menelan belanja RM296 juta bagi memudahkan perhubungan darat antara pantai timur dan juga pantai barat semenanjung Malaysia. Lebuh raya sepanjang 123 km melibatkan 61 km di negeri Perak dan baki pula di negeri Kelantan. Ia menjadikan lebih pantas dan membantu pertumbuhan ekonomi bukan sahaja di negeri Perak, malah di seluruh negara. Sebelum lebuh raya ini dibuka pada 1 Julai 1982, jarak perjalanan dari Alustar untuk menuju ke Kota Baru adalah melebihi 1000 km. Tetapi dengan adanya lebuh raya ini, jarak perjalanan telah dipendekkan sebanyak beberapa ratus kilometer. Okey, dekat sini dia tunjukkan akan gambar-gambar yang ada, korang boleh tengok ni, iaitu gambar sewaktu pembinaan jalan tersebut pada tahun 1982 sebelum itu. Okey. Jadi kalau korang tengok kat sini ada gambar-gambar di JKR, ada juga anggota tentera. Lepas tu korang boleh nampak akan keadaan bukit itu ditarah, dan ini adalah kawasan hutan tebal pada asalnya kan. Korang tengok ada gambar-gambar nostalgia yang dikongsikan. So agak menarik dekat sini, ada sungai dan sebagainya, mereka redah. Jadi pembinaan jalan ini memang agak orang kata sukar dan juga susah lah. Terdapat 5 batalion infanteri Kerahan Askar Wataniah yang diwujudkan bagi mengawal laluan ini ketika dibina, iaitu batalion 301, 302, 303, 304 dan 305 dan 6. Pada 21 Mei 1974, satu serangan pengganas komunis telah merosakkan 63 jentera berat, dan pada 27 Ogos 1974, seramai 3 orang petugas JKR telah terbunuh semasa bekerja. Seramai 116 pahlawan dari unit keselamatan telah gugur antara tahun 1968 sehingga 1989 semasa pembinaan jalan raya ini dijalankan. Sebuah tugu peringatan untuk mengingati dan mengenang mereka yang telah terkorban serta telah menjadi mangsa kekejaman pengganas komunis semasa sedang bekerja keras dalam membina jalan raya yang menghubungkan Perak dengan Kelantan. So dekat sini ni ada gambar tugu dia lah. Okay, FJ pun tak pasti, tak tahu kat mana tugu ini berada. Jalan ini dibuka secara rasmi pada 1 Julai 1982 dan hanya boleh dilalui pada waktu siang sahaja. Dengan iringan anggota tentera dan orang awam dilarang sama sekali menggunakan jalan ini pada waktu malam. Sekatan ini telah dimansuhkan pada tahun 1989 selepas perjanjian damai ditandatangani di Hat Yai, iaitu antara kerajaan Malaysia dan juga pihak komunis lah. Fasa kedua, iaitu laluan ini melibatkan sambungan dari Pekan Gerik Perak menuju ke Pekan Kulim di Kedah, dimulakan pada tahun 1993 dan seterusnya menyambungkan laluan ini melalui Butterworth Kulim Expressway. Jalan Kulim Baling telah dimulakan pembinaan terlebih dahulu, diikuti dengan laluan menyambungkan Pekan Titi Karangan ke Gerik. Secara amnya jalan ini boleh menyambungkan Kampung Tok Kamis di Pasir Putih Kelantan dengan Seberang Jaya Pulau Pinang. Okey, dekat situ dia bagi perkongsian berkaitan dengan awas gajah melintas. Berhati-hati dengan gajah liar bagi yang jarang melalui
jalan ini sebenarnya merentasi habitat hidupan liar seperti gajah dan tidak sama dengan gajah yang berada di zoo yang sudah biasa dengan kehadiran manusia. Pihak berkuasa telah membina laluan lintasan gajah bagi mengelakkan gajah melintas di atas jalan. Kebarangkalian untuk gajah muncul adalah tinggi sekiranya anda melalui jalan ini pada waktu malam. Cuaca sejuk selepas hujan dan pada waktu bulan penuh. Tetapi yang paling utama, gajah ini akan muncul pada waktu malam. Kebiasaannya gajah ini akan berada sebelum dan selepas Pulau Banding. Kiranya anda terjumpa gajah di tengah jalan dan menghalang laluan atau menerima high beam dari pemandu yang berdekatan yang memberi amaran, sekiranya boleh elakkan memandu pada waktu malam di jalan ini. Selain dari mitos cerita hantu, seram dan laluan bintang liar, anda terpaksa berhadapan dengan keadaan berat yang dipandu dengan sangat perlahan. Sumber daripada JKR Malaysia Military Power. Okey, ini berkaitan dengan artikel Jalan Gerik Jeli lah, iaitu lebuh raya Gerik Jeli, di mana lebuh raya ini kalau korang nak tahu adalah satu lebuh raya yang dibuka untuk orang awam pada tahun 1982. Tetapi pada waktu dibuka tersebut, lebuh raya ini tidaklah boleh digunakan sesuka hati. Maksudnya perlu lalu pada waktu siang dan diiringi oleh anggota tentera, sebab dia kata pada tahun 1989 barulah perjanjian damai termeterai di Hanyang antara pihak Kerajaan Malaysia dan juga pihak komunis. Waktu tahun tersebut kalau lalu berkemungkinan akan diserang oleh pihak komunis pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Pada waktu siang pun kita kena diiringi oleh pihak tentera lah. Jadi berkaitan dengan kisah jalan ni, kalau korang tengok daripada gambar yang ditunjukkan itu, dan tempoh pembinaan jalan tersebut adalah satu tempoh yang lama dan banyak kes kematian yang melibatkan serangan-serangan komunis pada pembinaan jalan tersebut lah. Di mana di kat sini ada dikata 3 orang petugas JKR telah terbunuh. Kemudian sepanjang daripada tahun 1968 sehingga 1989 sebanyak 116 pahlawan unit keselamatan telah gugur semasa membuat ataupun membina jalan tersebut. Berbeza dengan keadaan lebuh raya sekarang yang lebih cepat dan lebih efisien untuk dibina. Okey, jadi berkaitan dengan jalan ini, sebenarnya FJ pernah lalu akan laluan tersebut, di mana FJ bertujuan untuk membuat penelusuran jalan seram lah, kerana FJ ada baca artikel berkaitan dengan gangguan-gangguan mistik yang berlaku dekat jalan tersebut. Antaranya yang popular dinyatakan bahawa jalan tersebut terdapat penampakan orang tua di jalan tersebut lah. Tak pasti sama ada orang tua itu sedang berdiri ataupun berjalan di tepi jalan dan sebagainya. Tetapi itu antara kisah yang agak popular diceritakan dekat lebuh raya Gerik Jeli ni. Okay? Jadi apabila FJ pergi pada waktu penelusuran tersebut, memang sepanjang perjalanan FJ pada waktu itu daripada Alustar, kemudian masuk daripada Gurun lalu Pulim dan sebagainya untuk menuju ke lebuh raya tersebut, memang ada beberapa kejadian yang berlaku lah. Video tersebut sebenarnya video yang panjang, tetapi FJ pecahkan kepada beberapa episod. Antaranya yang popular yang meletup video FJ pada waktu menelusuri jalan tersebut ialah sewaktu member ataupun kawan yang FJ selalu bawa tu, beliau telah pun dirasuki oleh sesuatu melalui jalan tersebut lah. Pada asalnya FJ sendiri ingatkan itu adalah ataupun jin yang jahat lah yang mencuba untuk mengganggu kami. Tetapi sebenarnya sewaktu pergi ke jalan tersebut, FJ telah pun membuat orang kata pagar lah, pagar kereta, pagar diri dan sebagainya. Kalau diikutkan patutnya perkara itu tidak boleh berlaku. Tetapi pada waktu kejadian tersebut member juga dirasuk dan FJ pada awalnya pelik kenapa dia boleh dirasuk, sedangkan FJ sendiri pun telah orang kata pagar kenderaan dan sebagainya. Kemudian jin itu pun dia bercakap lah, dia kata dia ni jin Muslim. That's why kemungkinan lah, dia rasa kemungkinan sebab itu dia boleh menembusi dia masuk dalam kereta, dia pergi kepada member FJ pada ketika itu. Kemudian adalah dialog yang berlaku, cumanya pada dialog tersebut FJ tidaklah tayangkan kepada orang awam. FJ rasa FJ tak pernah tunjuk lagi akan dialog tersebut, akan dialog dengan jin tersebut. Cumanya sebab bagi FJ benda-benda itu adalah bukanlah perkara yang penting sangat. Jin tu pun datang, dia cuma menyatakan bahawa kenapa berlaku gangguan di jalan tersebut, dan juga dikatakan dia beri nasihat lah bahawa dekat depan sana nanti ada benda yang sedang menanti kami lah. So pada waktu tu AJ sendiri pun bila dengarkan dia punya pemberitahuan tu lah, sebenarnya kita ni dengar berita daripada jin ni, whether kita nak percaya tak percaya terpulang kepada masing-masing lah. Tapi memandangkan dia adalah mungkin jin Muslim, so AJ pun hormat lah akan dia tu sebagai saudara Islam kita kan, walaupun dia berlainan entiti dan sebagainya. So AJ membuat lagi lebih persediaan lah sewaktu nak menerusi jalan tersebut. Tadi sewaktu melalui jalan Tasik Banding dan sebagainya, pada ketika
ketika itu memang ada gajah liar dan sebagainya lah. Ini pengalaman sebenar. Ada gajah di tepi jalan, tapi tak adalah kejadian gajah menghalangi jalan kami. Cumanya pada waktu malam tersebut berlaku seperti hujan renyai, mungkin hujan bukit tu. Jadi penglihatan kami agak terbatas kerana kabus dan sebagainya. Sebenarnya tujuan FJ pergi ke jalan tersebut adalah kerana sebab anak FJ pernah diganggu lah di jalan tersebut. Di mana pada kejadian tersebut waktu tu isteri FJ dia pergi ke Terengganu, dia balik kampung dia dengan family. Lepas tu mereka melalui jalan itu pada waktu malam lah. Sebenarnya AJ pun tak sangka dia orang akan lalu jalan tersebut pada waktu malam. Sebab kalau ikutkan AJ dah pesan kat dia supaya lalu pada waktu siang lah, balik tu pada waktu siang. Tapi kemungkinan ada urusan dan sebagainya. Jadi mereka dalam perjalanan daripada Terengganu menuju ke Kedah semula, berlaku gangguan terhadap anak AJ. Sebenarnya gangguan tu bukanlah nak kata gangguan yang macam cerita-cerita seram yang kita baca. Semuanya pada waktu kejadian tersebut anak FJ dia menangis dengan sangat teruk lah. Menangis dengan sangat teruk pada waktu diorang lalu tak silap FJ dah lepas pukul 12 malam. Jadi bila berlaku kejadian tersebut, adalah passenger ataupun dalam kereta tu yang nampak penampakan lelaki tua yang berada dekat jalan tersebut pada waktu malam. Jadi FJ pun bila dengar kisah ini disampaikan dan sebagainya, FJ pun carilah akan kisah yang lebih kurang sama ataupun kisah kejadian-kejadian seram yang berlaku dekat jalan tersebut. Dan FJ dapati bahawa memang ada kisah yang kata nampak orang tua tu, lelaki tua dekat jalan tersebut, memang ada. So FJ rasa macam cerita yang disampaikan tu dengan kejadian yang berlaku dekat anak FJ tu adalah cerita yang agak kuat lah, dia punya orang kata kejadian tu. Jadi FJ pun mengambil keputusan untuk pergi ke jalan tu. Tapi FJ mengambil masa beberapa bulan lah selepas tu. Tapi AJ macam agak marah jugalah sebab hang ganggu budak kecil kan. Bagi AJ perkara ni tak patut berlaku lah. Sebab AJ sendiri pun pernah beberapa kali melalui jalan tersebut pada waktu malam, hampir ke pukul 12 dan sebagainya. Waktu tu AJ jadi passenger lah, duduk di bahagian belakang, dan AJ sentiasa melontarkan pandangan AJ di bahagian luar, tapi tidak ada apa-apa sebarang gangguan ataupun penampakan lah. Itu pengalaman sebenar AJ. Tapi bila budak kecil lalu, kemudian anak kecil kena ganggu, menangis teruk dan sebagainya, bagi AJ itu satu perkara yang mungkin tak patut berlaku lah. Sebab kadang-kadang macam AJ cakap lah, orang lalu tu sebab emergency, bukan nak lalu sangat pada waktu tengah malam. Kalau orang boleh elakkan, orang elakkan. Tetapi kadang-kadang kerana ada urusan dan sebagainya kan, jadi terpaksa lalu pada waktu tengah malam, bawa anak dan sebagainya. Itu perkara yang mungkin tidak dapat dielakkan. Sebenarnya apabila berlaku gangguan seperti itu, perkara ni AJ rasa tak patut berlaku. Dan sebab tu lah AJ atas kapasiti tu AJ pergi menelusuri jalan tersebut. Tapi waktu AJ menelusuri jalan tersebut, tak adalah nak kata pengalaman seram AJ tu rasa meremang ke apa ke, tak ada pada kejadian tersebut. Cumanya AJ memang nasihatkan korang supaya memang berhati-hati dekat jalan tersebut. Sebab pada waktu malam dia akan ada berlaku macam hujan bukit, kesejukan dan sebagainya, dan jalan agak licin. Selain daripada corner-corner dia yang agak ada tepi dia ada gaung dan sebagainya, agak bahaya untuk melalui jalan tersebut pada waktu tengah malam. So kalau AJ recommendkan korang kena lalu pada waktu siang lah ataupun lalu pada 10 malam ke bawah tu, insyaAllah masih boleh orang kata. Tapi banyak berlaku kejadian kemalangan kat situ memang tak dirafikan lah. AJ rasa AJ dah beberapa kali lalu jalan tersebut. Memang setiap kali AJ lalu mesti akan ada kemalangan yang berlaku, sama ada kereta bertembung ataupun kereta terbabas dan sebagainya di jalan tersebut. Mungkin keadaan licin dan basah. So korang kena hati-hati dekat situ apabila melalui jalan tersebut. Kalau tanya pengalaman FJ, itulah pengalaman yang FJ pernah lalui dekat jalan tersebut. Cumanya kalau korang nak tengok balik, korang boleh buka balik lah akan video yang FJ pernah buat. Tapi itu pun video tu sebenarnya AJ telah potong banyak part lah. Daripada berjam-jam, jadi tak silap je keseluruhan video tu jadi macam sejam lebih ataupun 2 jam saja. Tapi kalau ikutkan tempoh perjalanan kami itu mengambil masa lebih kurang 4 ataupun 5 jam je rasa. Cumanya FJ potong ada bahagian-bahagian yang FJ rasa mungkin tidak ada apa-apa dan sebagainya kan. Jadi FJ potong lah dalam video tersebut. Itu tidak menggambarkan akan keadaan keseluruhan jalan tersebut. Okay, so kalau korang nak lalu, hati-hati. Cuma FJ galakkan supaya apabila korang membawa anak, pastikan elakkan lalu pada waktu malam lah. Itu pesan je. Tapi kalau nak lalu juga, berkeyakinan untuk lalu walaupun bawa anak ataupun dalam keadaan terpaksa, korang lalu sajalah. Yang penting korang niat bahawa minta doa kepada Allah SWT supaya melindungi perjalanan tersebut. Jadi itulah kisah berkaitan dengan jalan tersebut. Agak rare berkaitan dengan pembinaan dia sendiri. Banyak kes kematian di situ, dan juga jalan tersebut juga banyak kes-kes kemalangan maut di situ. Dan siapa-siapa nak lalu, AJ nasihatkan supaya berhati-hati apabila korang nak lalu jalan tersebut pada waktu tengah malam. Okay, itu saja perkongsian AJ pada malam ini. Perkongsian santai saja. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.